Jiran yang menyeramkan. Cerita dari Nur, bukan nama sebenar. Kisah yang akan aku ceritakan ini adalah kisah yang ku dengar dari sepupu aku yang aku namakan Shasha, pun bukan nama sebenar. Shasha ditinggal di kawasan pinggir bandar. Rumah dia adalah banglo setingkat, ada 4 bilik dan ada pagar yang didirikan untuk memisahkan rumahnya dengan rumah jiran lah. Shasha ni dah kahwin dah, tapi dia belum ada anak. Dia dan suami berumur awal 30-an. Dan lepas 5 tahun dia orang duduk dekat situ, ada jiran baru pindah dan menyewa dekat sebelah rumah dia tu. Okay, sedikit info tentang jiran baru Shasha ni. Jirannya merupakan sepasang suami isteri. Aku namakan dia Rosli dan Ramlah. Dan mereka ni ada seorang anak umur 11 tahun. Ramlah adalah seorang wanita dari seberang yang berkahwin dengan lelaki tempatan. Sejak mereka berpindah, terdapat beberapa perkara pelik yang terjadi. Kejadian pertama yang berlaku satu malam tu, masa Shasha dan suami dia tengah tengok TV, tiba-tiba Shasha terdengar suara wanita seolah-olah sedang menangis, melintih. Dia cuba abaikan suara tersebut, tapi makin lama suara tu makin kuat kedengaran. So dia pun tanyalah pada suami dia kan, dengar juga ke? Tapi suami dia kata mungkin itu hanya bunyi desiran angin yang kuat. Shasha mula tak senang duduk dah. Dia rasa tak sedap hati, so dia nak pergi cari punca suara tersebut datang dari mana. Dia pergi ke tingkap menghadap ke jiran barunya tu. Sah, bunyi tu datang dari rumah jiran dia. Dia cuba buka sikit tingkap tu nak mengintai. Alangkah terkejutnya dia bila dia terpandang sosok seorang wanita yang memakai pakaian putih, lusuh dan berambut panjang sedang bertinggi di atas pagar di antara rumah dia dengan rumah si Ramlah. Shasha ketakutan sambil membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlintas di fikiran dia. Sejak dari itu, dia akan abaikan je segala suara yang pelik-pelik dan dia sentiasa memasang alunan bacaan suci ayat Al-Quran dalam rumah. Selain dari kisah tu, ada satu lagi kisah yang Shasha ceritakan pada aku. Masa raya tahun ini, kami sambut raya di kampung. Maka Shasha tinggalkanlah rumah dia selama 2 minggu. Bila dia balik semula ke rumah, dia dapati rumahnya telah dimasuki pencuri. Barang kemas dan laptop adalah antara barangan yang hilang. Lepas dah panggil polis dah datang rumah, mereka dapati pencuri itu pecah masuk dari tingkap yang menghadap ke rumah jiran itu. Tingkap tu pecah dan tak dapat ditutup rapat. So malam tu dia tak dapat tidur sebab dia risau dan susah hati. Dalam pukul 3 pagi, dia bangun dari katil, dia cek setiap pintu dan tingkap kat rumahnya. Dan masa dia tengah belik tingkap yang pecah tu, dia terpandang ke rumah jiran yang masih lagi terang, yang mana lampu pun masih terbuka. Dan dari tingkap rumahnya tu, dia terpandang satu susuk tubuh yang berdiri menghadap tingkap jirannya. Susuk tubuh tersebut seakan-akan sedang menggoyangkan tubuhnya dari belakang ke depan, seolah-olah seperti sedang bermain dengan orang dalam rumah tersebut. Dan susuk tubuh tu menyerupai Ramlah dari belakang. Pada waktu tu, Shasha hanya memerhatikan je susuk tubuh tu. Hampir 20 minit jugalah dia duduk perhati je, tak berhenti. Akhirnya dia pergi dapur nak minum air. Dia masih terfikirkan apa yang dia nampak tadi tu. Dan lepas dah siap minum air, dia kembali semula ke tingkap tu dan dilihatnya lampu dekat rumah jirannya tu dah gelap dah. Tapi tiba-tiba ada kelibat yang lalu dekat depan dia. Terkejut ya Shasha dan terus kembali ke bilik dan dia cuba untuk sambung tidur. Keesokan harinya, sedang Shasha dan suami menyapu halaman rumah, Rosli, iaitu suami si Ramlah tu, datang ke rumah Shasha dengan tergesa-gesa. Dia minta tolong bawa anaknya ke klinik sebab dia cuma ada motor je kat rumah. So Shasha dan suami pun setujulah dan meminta agar Rosli bawalah anak dia datang rumah kan. Shasha dan suami kemudiannya membawa mereka sekeluarga pergi ke klinik. Sampai je kat klinik, rupanya anak diorang terkena sawan akibat demam panas. Dan disebabkan mereka tak ada duit masa tu nak bayar kos rawatan 350 So Shasha dan suami bersetuju untuk membayarkan kos rawatan tersebut. Dan pada malam tu Shasha mimpi. Dalam mimpi tu Ramlah dan seorang nenek datang ke rumahnya. Shasha tak pernah nampak nenek tu sebelum ni. Kedua-dua mereka memakai baju kebaya dan berkain batik serta berselendang merah. Mereka berdiri di halaman rumah. Shasha pun tanyalah, ada apa datang sini? Dan tiba-tiba nenek tersebut menghampiri Shasha dan menepuk bahu Shasha sambil tersenyum. Dan Shasha terus terbangun serta beristighfar. Seolah-olah mimpi tu seperti benar-benar berlaku. Esok harinya Shasha dia pergi jumpa seorang sahabat dia yang mengamalkan perubatan Islam
Dia minta pendapat sahabatnya tu dan ceritakan tentang mimpi tu lah. Dan apa yang dilihat pada malam sebelum tu. Dan sahabat dia cakap bahawa orang yang dilihatnya pada malam tu sebenarnya bukan Ramlah, tetapi belaannya. Mimpi tu pula memberikan petanda bahawa Ramlah telah menghantar sesuatu untuk melembutkan hati Syasha. Mungkin supaya dapat membantunya lagi lain kali. Dan sejak dari itu, tahulah Syasha bahawa jiran baru dia tu ada mengamalkan ilmu yang tak sepatutnya. Dan lepas daripada hari itu juga, Syasha sedaya upaya akan menjauhkan diri dari Ramlah dan keluarganya. Semoga Allah melindungi Syasha dan suaminya.